pendekatan strategi catch-up plan yang kelima, iaitu pendekatan bertema. Dipersilakan Tuan Latin Misil daripada SIC Plus Tibet PPD Tuan. Silakan Tuan Latin. Gajah paparkan. Okey, paparkan dia. Tuan Jeb, silakan. Sasaran kita akan usahakan selesai jam 5 petang. Okey. Okey, saya teruskan saja dengan pembentangan sebab saya diberi masa selama lebih kurang kalau pukul 5, 20 minit sajalah. Sedangkan slide yang disediakan ini sudah dikasih pendek ni sebanyak 22. Tapi apapun saya akan cuba usahakan. Okay, next. Teruskan. Okey, kenapa pendekatan pertama ini diperkenalkan ialah satu cabaran dalam pendidikan ialah keupayaan murid menghubungkaitkan maklumat yang diperolehi dalam kehidupan harian. Selain daripada itu juga apa yang diberikan ialah PDP yang sangat tertumpu kepada penguasaan kemahiran dan mata pelajaran melalui kaedah menghafal. Sebab itu murid gagal untuk menghubungkaitkan antara kandungan pelajaran dengan kehidupan harian. Satu lagi dengan pendekatan bertema dalam PDP memberi peluang kepada pelajar untuk membuat perkaitan apa yang telah dipelajari dengan pengetahuan sebenar dalam kehidupan harian mereka. Next. Okey, seterusnya ialah definisi pendekatan bertema. Tuan-tuan jangan risaulah sebab ini sudah saya sediakan dengan murah yang sekali. Okay, pendekatan bertema dalam kaedah PDP ialah satu tema yang sesuai dengan melihat kepada masa, tempat, minat dan latar belakang pelajar. Sama juga dengan pada senarai tadi. Satu kedua ialah dengan mengharapkan penggunaan tema bagi mewujudkan PDP yang aktif, menarik, mendalam dan bermakna. Seterusnya dapat menggalakkan murid berpikir secara kreatif dan kritis dalam mengembalikan kebolehan berpikir secara konektif. Pendekatan juga merupakan memberikan keseronokan belajar dan meningkatkan motivasi pelajar itu sendiri. Dengan itu keyakinan dan penglibatan murid. Okay, next. Saya perlu urailah kan sebab di ini pun ada. Okey, kenapa rasionalnya pendekatan bertema ini dilaksanakan? Salah satunya ialah pendekatan TSSR untuk Cemakan 2017 dan TSM sudah lengkap satu gitaran. Selain daripada itu juga dia memperkasakan pentaksiran darjah PPD kerana kita sudah tahu bahawa UPSR pun sudah dimansuhkan. Satu lagi gelombang PPM ketiga masih dipakai bermula daripada 2013 hingga 2025. Pendekatan bertema ini boleh memberikan alternatif kepada guru dalam pelbagai kaedah pelaksanaan kurikulum. Dan last sekali ialah rasionalnya ialah memperkasakan pelaksanaan elemen merentas kurikulum. Ini bermakna pelajar akan belajar menggunakan digital, membantu murid membuat perkaitan ilmu yang dipelajari dengan sebenar apa yang ada. Okey, teruskan. Ini ialah tentang matlamat. Okey, saya harap tuan-tuan masih terus bersama. Matlamat sebenarnya kenapa pendekatan bertema ini dilaksanakan atau akan dilakukan nanti. Satu, pendekatan bertema dalam PDP bermatlamat memberi peluang kepada guru untuk melaksanakan kurikulum dengan lebih berkesan. Membolehkan murid-murid belajar dengan lebih bermakna, mendalam serta berupaya mengaplikasikan ilmu, pengetahuan dan nilai seperti juga yang telah diterangkan oleh Dr. Asnia tadi. Ketiga-tiga elemen itu pengetahuan, kemudian nilai sangat penting dalam merancang PDPC murid. Teruskan. Baiklah. Di antara kelebihan pendekatan bertema yang telah dikenal pasti ialah satu, pembelajaran bermakna di mana penyerapan pelbagai ilmu dan peluang murid membuat itu hubungan kait kepada tiga elemen itu tadi, iaitu pengetahuan, kemahiran dan nilai.
Selain daripada juga kemahiran komunikasinya, yaitu meningkatkan kemahiran interpersonal dan intrapersonal melalui perkongsian dalam pelbagai aktiviti. PPD yang meneroka amalan pembinaan diri, murid meneroka sendiri, dan akhirnya berlakulah pemikiran aras tinggi dengan membangunkan daya kreativiti dan pemikiran kritis pelajar itu sendiri. Next. Baik. Siapakah di antara warta yang dipertanggungjawabkan dalam memastikan bahwa pelaksanaan pendekatan bertema ini dilaksanakan di sekolah? Jadi di sini ada banyak pihak yang perlu bertanggung jawab. Itu salah satunya ialah pentadbir sekolah. Pentadbir sekolah perlu menyampaikan hasrat ini kepada semua warga sekolah, termasuk ibu bapa, supaya pendekatan ini dapat dilaksanakan secara optimum. Ya, ini ialah peranan dan tugas pentadbir sekolah, sama ada guru besar, pengetua. Kedua, memastikan latihan PLC ini sentiasa berterusan. Ini memanglah kan, di mana salah satu cara kita membimbing rakan ataupun guru-guru di peringkat sekolah. Tujuannya semata-mata ialah untuk meningkatkan upaya guru. Manakala pentadbiran juga perlu menyediakan ruang perbincangan supaya seperti bengkel untuk menyediakan RPT serta pementoran standar pembelajaran yang sesuai berdasarkan tema yang telah dipilih. Teruskan ya. Oke. Tadi itu ialah pentadbiran, sekarang ini ialah guru kanan mata pelajaran dan ketua panitia. Oke. Guru kanan dan guru ketua panitia ini perlu memastikan ataupun meneliti standar kandungan dan standar pembelajaran yang hendak dicapai. Mereka juga perlu menentukan tema utama dan subtema yang sesuai, menentukan aktiviti dan pentaksiran yang sesuai, dan satu lagi ialah mengenal pasti strategi, di mana dalam pendekatan tema ini ada 3 strategi yang akan kita gunakan nanti kita akan tengok. Oke, teruskan ya. Oke. Ini pula ialah peranan guru mata pelajaran. Oke. Peranannya ialah perlu membentuk jaringan dengan guru mata pelajaran yang lain. Sama juga dengan Bu Nasnia tadi, terutamanya apabila kita melaksanakan satu projek, kita boleh menggabung jalin dan meringkas mata pelajaran lain. Selain daripada itu, guru juga perlu merancang dan menggunakan tema yang sama dengan guru mata pelajaran yang lain. Oke. Ini maksudnya perlu ada perbincangan lah. Oke. Mewujudkan kesepaduan pengetahuan, kemahiran dan nilai dari berbagai mata pelajaran di bawah satu tema. Guru juga perlu menepati konsep yang serupa daripada standar pembelajaran yang hendak dicapai dalam pelbagai mata pelajaran. Dan akhir sekali ialah merancang aktiviti. Ini ialah peranan guru mata pelajaran ya, dalam melaksanakan pendekatan bertema itu nanti. Oke, ini ialah peranan pendidikan khas. Oke. Guru pendidikan khas perlu mengambil kira tentang potensi individu, keupayaan yang boleh murid, keperluan khas ataupun MBK sebelum melaksanakan pendekatan bertema ini. Macam juga yang Dr. Rasanya beritahu lah, ya. Selain daripada itu, guru pendidikan khas juga perlu menyesuaikan strategi edukasi yang mengambil asal ruang, aktiviti dan bahan bantu belajar dan keupayaan MBK. Satu lagi ialah ini ialah bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan nilai dapat diaplikasikan dengan lebih berkesan, bermakna dan menyerahkan. Teruskan Jeb. Baiklah. Yang Sabdola Juni yang 9 Wangi ini tidak ada. Seterusnya ialah golongan yang memainkan peranan tentang pelaksanaan pendekatan bertema ialah kepada ibu bapa atau penjaga pelajar itu sendiri. Ini kerana pertama membuka peluang kepada murid untuk membuat berkaitan disiplin ilmu yang dipelajari secara mendalam melalui penelitian.
Satu lagi ialah sokongan kepada murid dan pihak sekolah bagi memastikan kelangsungan pembelajaran di rumah. Ini maksudnya ialah ibu bapa juga bertanggung jawab untuk memastikan anak-anak di rumah terus belajar, okay? Kerana mereka lah yang dapat bersama mereka semasa di luar persekolahan. Manakala satu lagi ialah memberi motivasi dan memupukkan minat murid terhadap perkara yang telah dikuasai supaya menjadi lebih tekal. Ini maksudnya. Di mana walaupun dalam keadaan suasana sekarang, ibu bapa perlu memberikan peranan untuk memastikan pelajar masih berminat untuk belajar. Itunya peranan murid. Okey. Pembelajaran seharusnya berpusatkan kepada murid. Ini memang kita sudah tahu lah. Oleh itu, murid perlu dibimbing dan diberi gerakan agar lebih bertanggung jawab dan aktif. Okay? Jadi untuk tujuan itu, murid perlu meneroka bidang ilmu yang dipelajari melalui tema utama atau subtema yang diberikan oleh guru. Dan daripada itu juga, murid perlu membuat bungkai pengetahuan, kemahiran dan nilai sehingga membawa kepada penerokaan yang lebih mendalam. Maksudnya dapat tajuk, mereka akan cari bahan untuk menghasilkan sesuatu projek, contohlah, Lepas itu juga murid perlu merujuk bahan dari pelbagai sumber, termasuklah bahan digital. Dan akhir sekali ialah murid perlu melibatkan diri secara aktif dalam semua aktiviti sama ada secara kumpulan atau pembelajaran sendiri. Ini ialah peranan yang perlu dimainkan oleh murid. Okay. Seterusnya ialah bagaimana? Ini persoalannya. Bagaimana kita nak mengoperasikan pendekatan bertema dalam PDP? Baiklah. Pengoperasian pendekatan bertema ini memerlukan persediaan guru sama ada melaksanakan PDP menggunakan kaedah atau pendekatan yang lain. Antara pendekatan yang perlu dipikir terlebih dahulu iaitu satu, perlu ada jadual. Dan dalam jadual itu perlu ditentukan masa mata pelajaran dan juga langkah-langkah melaksanakan pendekatan bertema. Maksudnya, rencangan pendekatan bertema dalam PDP memerlukan perbincangan guru dengan mata penatian yang lain. Dan di antara mata penantian atau mata pelajaran yang berbeza. Ini bergantunglah kepada setiap guru itu. Dan akhirnya sekali ialah PDPC dan pentafsiran perlu dirancang berdasarkan sukatan pembelajaran SP, standard pembelajaran, bukan sukatannya, standard pembelajaran. Baiklah. Seterusnya, okey, bila sudah kita tahu bagaimana cara mengoperasikan, kita juga perlu merancang apakah langkah-langkah pelaksanaan yang perlu diambil. Okay? Salah satu ialah guru-guru yang terlibat dalam melaksanakan pengajaran secara bertema ini ialah memilih tema utama, subtema dan standar pembelajaran. Mengikut subjek masing-masing lah. Perkara kedua ialah setelah tema dan subtema dipilih berdasarkan mata pelajaran yang sesuai, maka setiap guru yang mengajar ini perlu pula menentukan strategi. Biasanya terlepas sama ada strategi 1, 2 ataupun 3. Hanya 3 strategi yang diberi dalam pendekatan bertema ini. Bila sudah kita pilih strategi, langkah seterusnya ialah kita menyediakan pemetaan dan sekaligus RPT. Okey. Selepas itu barulah kita menyenaraikan aktiviti dan merancang pentaksiran berdasarkan tema, strategi dan juga standar pembelajaran yang dipilih. Okey. Lepas itu barulah kita menyediakan RPH dan seterusnya menjalankan PDP dan juga pentaksiran yang berterusan. Baiklah, teruskan. Jep. Dah berapa minit lagi? Baiklah, pemilihan tema, subtema dan strategi pelaksanaan dan pendekatan bertema dalam PDP. Okey.
Dia lanjutan daripada yang tadi itu, yaitu langkah-langkah. Sekarang ini kita pergi kepada pemilihan. Bagaimana kita nak memilih? Pertama, pemilihan tema kandungan mata pelajaran aktiviti PDP merupakan komponen yang sangat penting dalam merancang dan melaksanakan pendekatan bertema. Daripada langkah-langkah yang itu tadi itu yang kita telah nyatakan, barulah kita cuba memilih tema dan strategi yang kita gunakan. Setelah kedua adalah tema utama yang dicadang dalam buku ini dipilih berdasarkan pemetaan kandungan semua mata pelajaran dengan tema yang sedia ada dalam kurikulum mata pelajaran sekolah rendah dan sekolah menengah rendah. Okey, teruskan ya. Baiklah. Ini pula ialah tema-tema dan subtema yang perlu dipilih. Selepas memilih tema utama, guru perlu menentukan subtema yang sesuai dengan standard pembelajaran yang hendak dicapai. Setelah menentukan subtema, seterusnya guru perlu menyesuaikan dengan standard pembelajaran dalam mata pelajaran yang terlibat. Maksudnya kalau ada 4 mata pelajaran terlibat, maka 4 pelajaran itulah perlu memilih standard pembelajaran yang sesuai. Seterusnya, subtema ini juga kalau boleh biarlah sesuai dengan minat dan berkaitan dengan pengalaman serta kehidupan harian murid. Subtemanya ya. Maksudnya kalau alam sekitar, kalau kita pilih alam sekitar, kita tengoklah pemandangan, air terjun, sungai, laut. Karena kebanyakan pelajar-pelajar kita ini, mereka sudah ada pengalaman sendiri tentang subtema ini. Okey. Seterusnya, sesuai dengan situasi masa atau peristiwa yang berlaku di sekitaran murid. Macam saya cakaplah. Okey. Di mana ia lebih bermakna sekiranya subtema yang dipilih ini ialah sesuatu yang berlaku dalam kehidupan harian murid. Seterusnya, kemudahan mendapatkan bahan sumber untuk PDP juga perlu dipikir supaya murid-murid begitu seronok untuk mencari bahan tersebut. Okay? Seterusnya, ini ialah 8 tema. Dalam pendekatan bertema, 8 tema disediakan. Okay? 8 tema disediakan. Satu temanya ialah alam sekitar. Ini baru tema utama ya, belum lagi subtema. Subtemanya ada banyak subtema. Tapi kita kena fikir dulu tema utamanya. Kedua, keselamatan. Ketiga, sains dan teknologi. Keempat, sukan dan permainan. Seterusnya, ekonomi dan keuangan. Masyarakat, kesehatan, dan akhir sekali ialah kesenian dan kebudayaan. 8 tema ini ialah yang telah disediakan oleh KPM untuk dijadikan rujukan di pita sekolah lah. Kita teruskan. Okey, kita teruskan. Okey. Bagaimana strategi pelaksanaan? Macam yang saya cakap tadi, di dalam pelaksanaan pendekatan bertema ini, dia telah sediakan 3 strategi utama. Okey. Untuk kita pilih dan sesuaikan dengan mata pelajaran ataupun kaedah yang kita gunakan, termasuk juga standar pembelajaran yang dipilih. Strategi pertama, subtema berbeza melalui beberapa mata pelajaran. Maksudnya berbeza ya, subtemanya berbeza melalui beberapa mata pelajaran. Strategi kedua, subtemanya sama melalui beberapa mata pelajaran. Bezanya sama dengan berbeza saja. Manakala strategi ketiga, dia menjurus kepada projek melalui pendekatan bertema. Maksudnya subtema sama dalam projek. Okey? Ada 3 strategi yang kita boleh pilih untuk kita laksanakan dalam melaksanakan pendekatan bertema ini. Okey? Seterusnya je. Okey. Saya cuba uraikan tidak lama lagi, lebih kurang ada 6 atau 3 atau 4 slide lagi.
Saya coba uraikan sedikit tentang strategi 1 yang kita nyatakan lebih awal tadi, yaitu subtemanya berbeza melalui beberapa mata pelajaran. Tetapi tema utama yang dipilihnya ialah alam sekitar. Oke. Jadi kita tengoklah di sini ada 4 mata pelajaran yang menggunakan tema alam sekitar ini. Oke. Tetapi subtemanya berbeza. Satu contoh, untuk mata pelajaran bahasa Melayu, subtema yang dipilih ialah muka bumi. Untuk sains, subtemanya ialah ekosistem. Untuk bahasa Inggris, subtemanya pula ialah fauna. Dan untuk mata pelajaran pendidikan moral, subtemanya ialah tanggung jawab terhadap alam sekitar. Ini yang dikatakan tadi itu. Okay. Beberapa mata pelajaran yang menggunakan subtema yang berbeza. Ya. Kita tengok strategi kedua. Alright. Seperti yang kita beritahu awal tadi, subtemanya sama, untuk beberapa mata pelajaran yang digabungkan. Tetapi tema utamanya masih mengekalkan alam sekitar. Tetapi subtemanya ialah hewan. Semua pilih hewan. Di mana ada 6 mata pelajaran memilih sub temanya ialah hewan, sejarah, pendidikan moral, pendidikan seni visual, matematik, pendidikan jasmani dan juga pendidikan musik. Baiklah, kita teruskan strategi ketiga. Ini saya rasa strategi ketiga ini ialah strategi yang berfokuskan kepada pelaksanaan projek melalui subtema yang sama. Dalam konteks ini, tema utama masih lagi alam sekitar, tetapi tema utamanya alam sekitar, tetapi subtemanya ialah air. Jadi dalam melaksanakan projek ini, dia melibatkan mata pelajaran bahasa Melayu, sains. Ada 2 mata pelajaran lah. Untuk bahasa Melayu, dia mengambil 3 elemen, 3 nilai, yaitu lisan. Dalam lisan berbincang mengenai puncak masalah air terjejas. Untuk bacaan pula dalam bentuk laporan, artikel dan teks, di mana pelajar boleh membaca tentang puncak masalah air tersebut. Manakala penulisan dia lebih kepada kertas kerja ataupun laporan. Untuk mata pelajaran sains pula, apa yang dia titik beratkan ialah tentang kajian saintifik, di mana pelajar boleh menjalankan kajian tentang tekanan air dan tekanan atmosfera. Dalam kemahiran saintifik pula, apa yang paling penting ialah pelajar boleh mengaplikasikan kemahiran proses sains dan juga kemahiran manipulasi. Jadi tuan-tuan jangan bimbang, walaupun barangkali penerangan saya sangat jelas sebab ada 20 minit tadi diberi, dan dengan itu saja yang dapat saya sampaikan. Nasiblah ada 2 malam kita coba mengambil dipati slide ini. Kalau daripada slide kementerian itu tidak tahulah, macam dah bernapas kita mau kasih sampai. Jadi apa-apapun yang baik itu datang dari Allah, firman itu datang dari saya sendiri, dan itu yang dapat saya kongsikan tentang pendekatan bertema untuk petang ini. Mudah-mudahan jika sekiranya tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan di sekolah, barangkali yang perlukan penjelasan, tuan-tuan boleh WhatsApp kita secara personal lah, sama ada saya dengan Dr. Betty, sebab kami berdua yang telah mengikuti taklimat rintis pendekatan bertema ini. Dan untuk makluman pada tahun ini, tahun 2021 ini, 2022 hanya ada 1 saja sekolah rintis kita nanti, yaitu sekolah pendidikan khas. Maka untuk tahun 2023 barulah kita libatkan semua sekolah dalam direktorat. Jadi daripada itu saya serahkan semula kepada Dr. Betty. Terima kasih Doktor. Terima kasih Tuan Latin. Alhamdulillah selesai kelima-lima pembentangan strategi CAP ataupun catch-up plan untuk dalam KPM Perkas 1.
Oke, sebelum itu kita minta 1-2 menit daripada Tuan Rusdi. Dipersilakan penutup Tuan Rusdi. Oke, Dr. Betty, kita terima kasih sekali lagi untuk semua tuan-tuan dan puan-puan yang ada bersama-sama mengharapkan tuan-tuan PGB bersama tim yang ada pada masa ini bolehlah mungkin kalaupun tidak bentuk taklimat atau apa cara sekali menyampaikan kepada anak-anak buah di sekolah masing-masing. Ini adalah kita supaya apa yang disampaikan ini dapat dipahami oleh semua insan yang ada di sekolah kita juga. Ya. Jadi terima kasih sekali lagi, saya kembalikan kepada Dr. Betty. Oke, terima kasih. Oke, mari kita buka kamera dulu bergambar. Oke. Minta maaf ambil masa. Terima kasih banyak atas kebersamaan dari awal hingga akhir. Oke, bagi pihak urus setia dan juga rekan-rekan di PPD Tuaran, kami mohon maaf atas kekurangan kami. Oke, banyak terima kasih atas kebersamaan, terutamanya Tuan Rusdi kita yang sentiasa dari awal sampai habis walaupun jauh perjalanan. Oke, untuk semua guru besar, pengetua dan juga pikir-pikir, terima kasih dan juga yang terlibat. Oke, sedia. Tuan Haji Hafiz, urus setia. Oke, 1, 2, 3. Lagi sekali. 1, 2, 3. Oke, thank you. Oke, terima kasih Abdul Hafiz. Oke. Terima kasih semua. Oke. Terima kasih sekali lagi juga kepada semua Terima kasih. pimpinan. Terima kasih Pak.